Baik, Assalamualaikum semua. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan kita punya bab yang keempat, iaitu bab jadual berkala unsur. Okey, dalam buku kamu tu kita ada jadual berkala unsur kimia. Okey, kita tengok di sini. Okey, dia tulis di bahagian kiri. Cuba lihat kepada bahagian kiri ni, kita panggil period 1, period 2, period 3, period 4, 5, 6 and 7. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil period ni sebagai kala. Tu kita kata kala melintang sebab kita akan rujuk unsur tu melintang. Okey, melintang. Okey, kemudian kita ada dalam jadual berkala ni kita ada 18 kumpulan. Okey, starting with group 1, group 2, group 3 until 18 group. Okay. Tetapi dalam untuk tajuk jadual berkala ni kita akan rujuk kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan 1, group 1, kumpulan 17 dan kumpulan ke-18. Okey. Kemudian kita akan refer juga atau rujuk juga kepada unsur daripada kumpulan ketiga sehingga kumpulan ke-12, iaitu unsur peralihan atau transition element. Okay, bila kita kata kumpulan, kita akan baca je daripada atas ke bawah. Okay, atas ke bawah. So, yang menegak adalah kumpulan, yang melintang adalah kala atau period. Okay. Okay, sejarah perkembangan jadual berkala. Sebenarnya dalam buku yang kamu beli tu, okay, buku modul kimia yang kita ada tu, okay, kamu boleh rujuk kepada muka surat 73 dan 74 untuk dia punya sejarah perkembangan jadual berkala. Okey, untuk sejarah perkembangan jadual berkala, orang pertama sekali yang mengklasifikasikan unsur kepada kumpulan berdasarkan logam dan bukan logam adalah Anthony Lavoisier. Okey, Anthony Lavoisier ni itu adalah orang yang pertama sekali lah. Okey, yang kedua seterusnya dibagi kepada Johann W. Dobereiner. Okey, Johann W. Dobereiner ni dibahagikan unsur kepada kumpulan berdasarkan kepada sifat kimia dia yang sama. Okey, yang kita kenali sebagai triad Dobereiner. Okey, maksudnya dia bagikan kepada tiga unsur itu sebagai tri. Okey, triad. Triad tu maksudnya tiga. Okey, John Newlands yang ketiga. Okey, John Newlands itu disusun unsur berdasarkan kepada pertambahan jisim atom tersebut. Jadi, sifat kimia sama akan diulang setiap 8 unsur. Itu kita namakan sebagai hukum oktaf. Okey, oktaf law kita panggil. Itu adalah untuk John Newlands. Kemudian kita ada Lothar-Meyer. Okey, Lothar-Meyer dia ada satu memplot graf isi padu atom melawan jisim atom. Itu kita panggil sebagai lengkungan Meyer. So, unsur sama dengan sifat kimia yang sama berada pada kedudukan yang sama pada lengkungan itu. Ni kamu boleh cari sebenarnya lengkungan tu dalam internet. Okey, apa yang dibuat oleh Lothar-Meyer tu. Kemudian kita ada Dmitri Mendeleev, okey, disusun berdasarkan pertambahan jisim atom relatif dan unsur dalam setiap kumpulan mempunyai sifat kimia yang sama. Dan akhir sekali kita pergi kepada Henry J.G. Moseley, okey, disusun berdasarkan pertambahan nombor proton. Okey. So sekarang memang kita akan susun unsur mengikut pertambahan nombor proton. Okey, kelebihan ni unsur ini disusun dalam jadual berkala. Okey, apa sebenarnya kelebihan? Okey, jadual berkala itu diwujudkan. Okey, yang pertama adalah ahli kimia tu dapat mengkaji sifat kimia dan fizik bagi semua unsur dan sebatian secara teratur. Okey, boleh nampaklah dengan jelas ya, okey, yang mana sifat kimia dia hampir sama, yang mana sifat kimia, yang mana yang bahan logam, yang mana bukan logam, yang mana separuh logam, okey. Kemudian dia akan tahu hubungan antara unsur daripada kumpulan yang berbeza boleh diketahui. Adakah logam boleh bergabung dengan bukan logam atau bukan logam boleh bergabung dengan bukan logam? So kita boleh nampak dengan jelas. Okey, kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri unsur dan sebatiannya dapat diramalkan berdasarkan kedudukan unsur dalam jadual berkala. So kita boleh agak sebenarnya, kita boleh buat ramalan. Macam mana ciri-ciri unsur? Contoh kumpulan 1, mula daripada apa? Okey. Dia makin turun ke bawah, so apa akan jadi? So kita boleh buat ramalan bagi dia punya sifat berdasarkan kedudukannya dalam jadual berkala.
Jadi susunan unsur dalam jadual berkala kita akan rujuk kepada pertambahan nombor proton. Okey, kita akan rujuk kepada pertambahan nombor proton. Memang kita akan susun pun ikut pertambahan nombor proton. Okey, yang situ kumpulan dan yang situ lagi kala. Okey, kita tengok kalau cikgu cakap tadi, kalau kumpulan dia adalah lajur menegak. Okey, jadual berkala unsur, manakala kala adalah melintang. Okey, tengok balik dalam jadual berkala, ingat betul-betul menegak adalah kumpulan, melintang adalah kala atau period. Okey. Okey, kumpulan kita ada nama spesifik bagi setiap kumpulan tersebut. Okey, tengok jadual berkala. Kalau kamu nak tengok yang ini, nak tengok jadual berkala, refer jadual berkala tadi. Okey, kumpulan 1 kita panggil sebagai logam alkali. Okey, alkali metal. Group 1 is alkaline metal. Group 2 is alkaline earth metal. Logam alkali bumi. Okey. Kumpulan 3 hingga 12. Group 3 until 12. Kita namakan dia sebagai unsur peralihan atau transition element. Okey, untuk kumpulan 1, 2, 3 hingga 12, kebanyakan unsurnya adalah logam dan mempunyai 1 hingga 3 elektron valence. Okay, kumpulan ke-17 halogen dan kumpulan ke-18 adalah gas nadir atau noble gases. Dan halogen and noble gases ni adalah non-metal. Okey, bukan logam. Dia biasanya ada 4 hingga 8 electron valence kecuali helium lah. Okey. So, sebab bagi setiap nama. Okey, biasanya kalau kita lihat macam mana kita boleh dapat nama macam tu, okey. So kita boleh tengok di sinilah. Kalau kumpulan 1, kebiasaannya elektron valence dia 1, kumpulan 2 elektron valence dia 2, kumpulan 17 dia ada 7 elektron valence dan kumpulan ke-18 dia ada 8 elektron valence. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh lukis, okey, unsur kumpulan 1. Okey, pick one, lithium contoh. Cuba tengok elektron valence dia. Elektron valence tu apa sebenarnya? Ingat lagi tak? Elektron valence tu adalah elektron yang berada pada petala yang terluar. Okey? Elektron at the outermost shells. Okey, yang paling luar sekali itu adalah elektron valence. So, lukiskan. Cari unsur daripada unsur nombor 1 hingga 20 sahaja. Okey, tak perlu banyak-banyak sangat. Okey. Cikgu nak kamu salin latihan, okey, dalam jadual di bawah ni ke dalam buku latihan kamu. Okey, cikgu nak kamu tuliskan susunan elektron dia atau electron arrangement dia. Okey, the number of electron valence, okey, the group, the periods and the number of periods and the periods lah. Okey, bilangan petala dan petala dia berapa. Okey, bilangan petala ni maksudnya ada berapa bilangan dia. So dia berada pada kala yang keberapa. Okey, so kita boleh nampak dengan jelas lah. Okey, kedudukan unsur tersebut dalam jadual berkala. Okey, so salin dan lengkapkan. Okey, yang dah siap boleh WhatsApp personal dengan cikgu lah bila dah siap latihan ni. Okey. Okey, tadi kita dah tengok kumpulan, kita dah tengok kala, kita dah tahu nama bagi setiap kumpulan. Okey. So kita proceed terus kepada group 18 noble gases. Okey, gas nadir. Dalam gas nadir ni kita ada helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Okey, so dalam situ helium dia mempunyai susunan elektron duplet. Dia sahaja yang ada elektron duplet, yang lain adalah octet. Okey. Dan untuk kumpulan ke-18 ni, dia adalah kumpulan yang sangat stabil. Dia tidak reaktif. Okey, non-reaktif. Sebab apa dia tidak reaktif? Sebab unsur dalam kumpulan ke-18 ni, dia tak boleh nak derma, dia tak boleh nak terima, atau dia tak boleh nak berkongsi dia punya elektron. Dia tak sama macam kumpulan-kumpulan lain. Sebab apa? Sebab dia telah mencapai susunan konfigurasi duplet atau susunan konfigurasi octet. So dia dah ada 2. Dia dah cukup. Maksudnya dia dah cukup. Bila dia dah cukup, dia dah tak nak campur dah. Dia dah tak nak campur dengan orang. Dia dah tak boleh nak bagi dekat orang. Dan dia tak boleh nak kongsi dengan orang. Okey? Dengan unsur lain lah. Maksud cikgu orang tu maksudnya unsur lain lah. Okey? So itu yang paling senang lah cikgu bagi tahu kat kamu. Okey. Dan untuk kumpulan ke-18 ni dia adalah monoatom. Monoatom tu maksudnya dia hanya wujud sebagai atom tunggal sahaja.
Sebab dia dah tak boleh derma, dia tak boleh terima, dia tak boleh nak share. So dia hanya wujud sebagai atom dia sahaja. Okay, sebab kalau macam hidrogen, kamu tengok formula bagi hidrogen H2 di bawah. Dia ada 2 kecil di bawah tu. Maksudnya hidrogen dia perlu bergabung dengan satu atom hidrogen, perlu bergabung dengan satu atom hidrogen lain lagi untuk kita dapatkan hidrogen yang stabil. Tapi bagi kumpulan ke-18, kesemua unsur dia tidak akan ada nombor subskrip yang kecil di bawah tu. Dia tidak akan wujud sebab dia telah stabil. Okey, ingat betul-betul kumpulan ke-18 adalah unsur yang sangat stabil dan wujud sebagai monoatom sahaja. Okey, sifat fizik. Okey, fizik dan kimia adalah dua benda yang berbeza. Okey, cikgu dah ingatkan banyak kali kalau sifat fizik, benda yang kita boleh nampak dengan jelas, kita boleh hidup, kita boleh rasa, kita boleh dengar bunyi dia, okey, dan kita boleh sentuh. Okey, so sifat fizik, takat lebur dan takat didih dia rendah. Okey. Tidak mengalirkan arus elektrik sebab cikgu dah kata tadi, dia tak boleh nak berkongsi, dia tak boleh nak terima dan dia tak boleh nak derma dia punya elektron. So dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Dia merupakan konduktor haba yang lemah. Konduktor haba yang lemah maksudnya dia boleh mengalirkan haba tetapi dia kuantiti dia adalah sangat rendah. Ketumpatan yang rendah. Ketumpatan rendah ni maksudnya dia boleh, kalau macam helium dia boleh terapung terapung di udara. Wujud sebagai gas monoatom. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu dia wujud sebagai gas monoatom sebab dia punya susunan elektron dia dah oktet dan duplet dia dah stabil dan tidak boleh menerima atau berkongsi elektron. Okey, helium pun tak boleh. Walaupun dia duplet, dia pun tak boleh nak derma, kongsi atau terima elektron. Dan dia tidak larut dalam air. Okey, itu adalah sifat fizik bagi unsur kumpulan ke-18. Okey, bagi sifat kimia bagi unsur kumpulan ke-18 pula, sifat kimia dia adalah lengai atau tidak reaktif. So maksudnya tidak ada sebarang tindak balas kimia yang melibatkan kumpulan ke-18. So selamatlah untuk kumpulan ke-18 ni sebab dia tak ada tindak balas kimia. Okey, dia tak sama macam kumpulan 1, kumpulan 17, dia ada banyak tindak balas kimia dia. Okey, kenapa? Kenapa di situ? Okey, kerana mempunyai bilangan elektron valence oktet kecuali bagi helium iaitu duplet lah. Maksudnya dia dah cukup dah bilangan elektron valence dia. Okey, boleh faham So apabila menuruni kumpulan ke-18, cuba tengok di situ. Apabila menuruni kumpulan 18, apa maksud menuruni kumpulan 18? Okey, kita tengok balik yang di sini. Okey, menuruni kumpulan tu adalah apabila daripada helium diturun pergi kepada radon. Okey, refer balik kepada jadual berkala. Okey, apabila menuruni kumpulan. Bila kita kata menuruni kumpulan, cuba tengok daripada atas sampai ke bawah. Okey, itu maksud menuruni kumpulan. Okey, saiz atom bagi unsur bertambah. Okey, ni cikgu nak kamu lukis lukis susunan atom bagi helium, okey, bagi neon. Cuba bagi kita boleh nampak lah. Okey, kita boleh nampak macam mana sebenarnya kenapa saiz atom unsur dia bertambah. Okey, yang pertama apabila menuruni kumpulan bilangan proton dia bertambah. Betul atau tidak bilangan proton dia bertambah? Okey, boleh tengok kepada jadual berkala. Okey, cuba tengok dalam jadual berkala tu. Okey, berapa untuk helium kita ada 2, lepas helium di bawah tu kita tengok bilangan proton dia bertambah. So bilangan petala yang dipenuhi elektron pun akan bertambah. Okey, apabila menuruni kumpulan maksudnya dia akan menurun kala. Bila menurun kala maksudnya dia punya bilangan petala dia akan bertambah. Okey, daya tarikan di antara nukleus. Nukleus tu adalah yang di tengah-tengah. Cikgu nak kamu lukis dia punya struktur tu. Okey, dan elektron valence dia akan jadi semakin lemah. So jarak antara nukleus dengan elektron valence dia akan jadi semakin jauh. Okey. Yang kedua, takat lebur dan takat didih dia bertambah. Kenapa takat lebur, takat didih dia bertambah? Yang pertama, saiz atom dia bertambah. Kalau tadi kenapa saiz atom dia bertambah? Ini takat lebur dan takat didih dia akan berkaitan dengan saiz atom. Sebab bila menuruni kumpulan, saiz atom tu bertambah.
Okey. So daya tarikan antara zarah akan jadi semakin kuat. Bila saiz atom bertambah, so zarah akan menjadi makin besar lah. So bila besar maksudnya dia akan jadi dekat. So bila dekat, dia punya daya tarikan dia akan bertambah kuat. So banyak haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan di antara zarah. So untuk atasi daya tarikan, dia akan perlukan tenaga haba yang agak banyaklah untuk kita atasi kita punya daya tarikan. Okey. Kalau yang ini yang masih yang belum jelas, boleh DM cikgu, okey, untuk cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Bagi siapa yang boleh faham, kamu lukis dahulu susunan konfigurasi elektron. Dia lukis nukleus di tengah-tengah macam cikgu ajar. Lepas tu lukis petala pertama ada berapa elektron, petala yang kedua ada berapa elektron. Okey, lukis. Okey, lukis untuk beberapa unsur sahajalah. Sebab kalau yang ni kita tak payah lukis semua ya. Kamu lukis untuk helium, neon dengan argon pun dah cukup dah. Helium, neon dan argon. Lukis untuk ni. Yang lain tu semua sebab dia terlalu besar nilai dia. Kamu lukis untuk 3 tu susunan konfigurasi dia dan kamu boleh faham apa yang cikgu maksudkan apabila menuruni kumpulan saiz atom unsur tu bertambah, tarikan nukleus pada elektron valence tu kita boleh nampak. Tapi kalau masih lagi belum faham, boleh DM cikgu dan cikgu akan terangkanlah untuk dengan kamu. Okey, ini adalah kegunaan. Kegunaan bagi unsur kumpulan ke-18. Okey, yang pertama helium. Helium kita guna biasanya untuk isi dalam belon kaji cuaca sebab dia agak ringan lah. Okey, neon biasanya kita isi dalam mentol neon. Okey. Argon biasa kita isi dalam mentol lampu penelah floor. Lampu penelah floor yang putih ni biasanya kita guna argon. Satu lagi gas yang ada dalam tu adalah mercury. Okey, krypton diisi dalam mentol flash camera, tu krypton. Kemudian kita ada xenon digunakan dalam ubat bius. Dan radon kita gunakan untuk merawat kanser. Okey. So ini kegunaan dia kamu kena tahulah. Okey, helium kita guna untuk apa, neon untuk apa, argon untuk apa, krypton untuk apa, okey, xenon untuk bius, radon untuk rawat kanser. So kena, kalau tak ingat, salinlah yang ni. Okey, supaya kamu boleh jelas. Kamu salin dalam stiker note pun tak apa. Salin dalam stiker note, tampal dekat dalam buku kerja. Supaya bila kamu buat latihan, so kamu dalam masa yang sama, kamu ada nota dan kamu boleh buat latihan dengan lebih mudah. Okey, cikgu tinggalkan dulu. Maksudnya kita akan tamatkan dahulu dengan grup yang ke-18. Kita akan sambung dengan grup yang pertama selepas ini, insyaAllah. Okey. So latihan untuk kamu yang tadi tu dalam video cikgu ni ada latihan sedikit. Kemudian cikgu nak kamu cuba untuk latihan pada muka surat 75. Okey, 75 sehingga muka surat 79. Okey, 75 hingga 79 tapi bukanlah banyak sangat sebab dia ada nota sekali yang diberi dekat dalam buku tu. Okey. Okey, jadi cikgu tinggalkan dahulu dengan bab yang ke-18. Okey, itu saja.